Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Akak doakan agar kita semua dipermudahkan segala urusan, dilimpah ruahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Korang pernah tengok tak cerita anak patung Annabelle? Hari ini seseorang akan bawakan sedikit artikel mengenai anak patung Annabelle. Kisah anak patung Annabelle pernah famous tau korang dan kisahnya agak seram bagi akak. Selepas daripada artikel tersebut, akak akan teruskan dengan perkongsian kisah anak patung berhantu. Kalau korang nak dengar, jom bersama dengan akak. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Annabelle. Kisah sebenar si anak patung Annabelle diceritakan sendiri oleh Lorraine Warren. Anak patung Annabelle sebenarnya dipamerkan di Museum Warren di Monroe, Warren Occult Museum. Pada malam tayangan filem Hollywood, Annabelle, ramai wartawan dan penonton teruja dengan cerita Annabelle. Mereka menemu ramah sendiri Lorraine Warren dan suaminya bertanyakan tentang adakah apa yang difilmkan itu benar seperti kisah asalnya. The Annabelle, anak patung asal sebenarnya diletakkan di dalam kotak kayu kaca yang dikunci rapat di Warren's Occult Museum. Anak patung yang ditayangkan dalam filem Annabelle sekarang ini katanya mempunyai wajah yang menakutkan. Dia terbuat daripada porselin berambut panjang, padahal Annabelle sebenar yang berada di Museum Warren adalah sangat simple, comel, bermata bulat dan klasik. Anak patung itu dipanggil Raggedy Ann oleh pasangan Warrens. Dibuat dan dijahit dari kain biasa dan berambut benang perang. Raggedy Ann adalah panggilan bagi pasangan Warren. Dia adalah anak patung biasa sahaja jika anda melihatnya. Menurut Warren, tetapi saya beri amaran, jangan berani-berani membuka pintu kaca itu kerana dia mempunyai satu spirit yang tidak berperi kemanusiaan. Dan memang benar, ada amaran mengenai jangan menyentuh bekas kayu kaca ini. Pernah terjadi kes diceritakan oleh Warrens, seorang pemuda yang melawat muzium itu mentertawakan dan mengejek-gejek anak patung itu apabila melihat amaran jangan buka penutup kaca. Malangnya, selepas dia balik meninggalkan muzium itu, dia tiba-tiba mati terlibat dalam satu kemalangan. Motosikletnya hancur berkecai. Dia seperti telah disumpah. Berbalik mengenai filem Annabelle ini, ia adalah sequel kepada filem The Conjuring berdasarkan kes nyata Warren yang melibatkan anak patung itu. Pasangan itu mempunyai banyak input dalam filem pertama, tetapi Annabelle adalah rekaan sahaja. Warren yang kebanyakan masanya dihabiskan bersama-sama dengan suaminya telah menyiasat lebih dari 10,000 kes aktiviti paranormal dan gangguan roh jahat. Dia juga menyampaikan ceramah dan slide persembahan kes-kes gangguan roh dan paranormal selalunya di sekolah-sekolah Katolik dengan bantuan Tony Spera, adiknya yang juga penyiasat paranormal. Warren kini berusia 87 tahun, mempunyai perwatakan lemah lembut, manis dan peramah dengan sesiapa sahaja yang berbual dengannya. Warren yang beragama Katolik selalu melakukan kerja-kerja amal bersama suaminya, kadang-kadang menolong padri-padri menyelesaikan kes-kes gangguan bergantung kepada kes. Katanya lagi, kekuatan keimanan dan semangat dalaman yang membuatkan dia dapat melawan semua situasi yang menakutkan, iaitu semasa melawan syaitan dengan bantuan air holy water dan beberapa peralatan keagamaan yang lain. Warren sebenarnya gifted, iaitu mempunyai deria sixth sense yang dikurniakan kepadanya oleh Tuhan semasa dia berumur 7 tahun, di mana dia mampu mengesan
aura-aura atau melihat roh jahat di sekelilingnya, namun dia takut memberitahu ibu bapanya kerana takut mereka fikir dia seorang yang gila. Anda bayangkan, bertahun-tahun saya berdoa mengenainya dan jika boleh saya mahu menjadi orang yang biasa. Namun lama-kelamaan dia sedar dia seorang yang istimewa kerana dengan keupayaan itu dia mampu menolong orang, katanya lagi. Warren teringat cerita semasa dia masih bersekolah. Katanya dia mempunyai seorang guru kegemaran iaitu seorang rahib yang mengajar bahasa Perancis dan pernah memberitahunya supaya merujuk dan berdoa di gereja moga hilang sedikit demi sedikit ketakutannya. Ketika zamannya, ramai gadis yang tidak berminat bersekolah tetapi dia mempunyai semangat yang rajin meneruskan persekolahannya. Pada mulanya, dia tidak memberitahu tentang kebolehannya kepada Ed Spera, suaminya yang dia bertemu ketika berumur 16 tahun. Tetapi lama-kelamaan dia tahu sendiri apabila melihat keganjilan saya menolong beberapa rakan yang pernah dirasuk. Dan katanya, saya berbeza dari orang lain. Baginya, saya yang teristimewa buatnya, ujarnya sambil tersenyum lagi. Ed, yang demologis, otodidak, juga seorang penyiasat paranormal, juga membantu menyelesaikan beberapa kes gangguan bermulanya semasa dia mengalami gangguan itu sendiri di rumahnya. Dan Lorraine bersama-sama membantu kerja-kerjanya. Kerjaya penyiasat paranormal mereka telah menjangkau kepada 65 tahun. Pasangan Warren telah melakukan pekerjaan di seluruh Amerika Syarikat dan bukan itu sahaja, malah di beberapa negara seperti Jepun, England, Scotland, Perancis dan Australia. Pasangan itu hanya meminta menanggung kos perjalanan mereka sahaja, tetapi tidak meminta apa-apa upah menolong menyelesaikan kes. Mereka bersama-sama membina Empire Warren dengan menulis dan menerbitkan beberapa buah buku-buku, video dan ceramah tentang kes-kes yang pernah mereka lalui. Pada tahun 1952, Ed Warren mengasaskan Persatuan New England Penyelidikan Psikik. Siasatan mereka juga sering melibatkan profesional lain seperti jururawat, doktor, pegawai polis dan penyelidik. Antara kes-kes paranormal mereka yang terkenal adalah Amityville, termasuk Annabelle, pembunuhan demon, werewolf, keluarga Smurl, The Parents, Stepney Perkuburan, Gereja Boli, Union Cemetery dan The Haunting di Connecticut. Warren menasihatkan ibu bapa supaya sentiasalah mengawasi anak-anak anda. Jangan cuba berani bermain permainan papan Ouija, kad tarot dan psikik kerana katanya roh-roh yang jahat serta yang tidak diingini akan mudah masuk melalui rumah, kenderaan, melalui semua permainan ini. Spera berkata, mereka sering mengendalikan kes kerasukan akibat kecuaian bermain Ouija board. Jika anak anda sentiasa kelihatan gembira, tetapi bila pulang ke rumah muram, diam dan pucat, pasti ada sesuatu yang tidak kena dengannya. Sesuatu yang buruk akan berlaku, katanya. Pasangan Warren meneruskan kerjaya mereka sehinggalah selepas kematian Ed dan pada masa ini mereka mengendalikan kes roh yang menghantui bangunan Stafford, katanya. Warren berkata, kira-kira 5 tahun lalu, seorang paderi yang telah bersara berpindah duduk satu apartmen dengannya. Dia dan paderi tersebut sama-sama meneruskan kerja amal. Keimanan saya melindungi saya, ujar Warren. Selain ceramah, mereka sering membentangkan kes-kes paranormal dan memberi kesedaran bagaimana mahu mengelak dan mencegah dari roh jahat dengan masyarakat sekitar. Kami pertontonkan banyak gambar-gambar kes kerasukan sebenar, roh hantu, syaitan sebagai memupuk kesedaran kepada masyarakat. Warren menceritakan Spera banyak menghabiskan sebahagian kehidupannya yang sebenar bersama-sama Annabelle, anak patung di muziumnya. Dia menceritakan bahawa anak patung itulah yang saya paling takut sekali. Justru itu kami meletakkan dia dalam bekas kayu kaca itu, ujarnya. Dia percaya anak patung itu mempunyai kuasa untuk membunuh, ujarnya, sama seperti apa yang digambarkan dalam filem, tetapi rupa anak patung saja yang berlainan. Menyedari tentang penunggang motosikal yang meninggal dunia selepas akibat kemalangan itu, berkali-kali Warren berpesan, sekiranya anda pergi melawat tempat-tempat bersejarah, jika dikatakan keramat, berhantu, jangan sekali-kali memandang ringan perkara begini dengan memperlekehkan dan mengejek-ngejek serta menganggap ia jenaka, buruk padanya. Kisah sebenar dan sejarah Annabelle. Menurut Warren,
Cerita sebenar Annabelle bermula pada tahun 1970 apabila seorang jururawat yang bernama Donna, ketika itu berusia 28 tahun, menerima hadiah hari jadi anak patung Raggedy Ann dari ibunya yang dibeli di sebuah kedai. Dia meletakkan anak patung itu di atas katil di dalam biliknya. Akan tetapi, bila dia kembali semula ke biliknya, alangkah terkejutnya dia bila melihat anak patung itu beralih tempat. Bukan itu sahaja, malah dia boleh muncul di tempat-tempat yang lain dan tempat asal tersebut mesti ada tumpukan darah. Pernah suatu hari tu, rakannya datang berehat di biliknya bila dia tersedar. Tiba-tiba, anak patung itu ada di sebelahnya dan merenung ia seperti mahu menjekit lehernya. Terdapat juga luka dan cala-cala yang mendalam di bahagian badannya. Rakan gadis itu berfikiran mungkin ada penceroboh yang cuba masuk dan menggeledah beberapa barang termasuk anak patung itu yang membuatkannya beralih. Apabila mereka menyiasat tentang anak patung itu di website, alangkah terkejutnya mereka apabila membaca cerita tentang roh kanak-kanak perempuan bernama Annabelle yang dibunuh semasa dia berumur 7 tahun, tinggal di dalam jasad anak patung itu. Apabila dipindah milik ke rumah tersebut, dia mahu sentiasa berada di situ dan meresap ke dalam diri orang-orang yang baru disayanginya bagi sesiapa yang memeliharanya. Gadis-gadis itu sebenarnya telah diperkenalkan kepada semangat Annabelle Higgins yang meninggal dibunuh di sebuah rumah pangsa semasa usianya 7 tahun. Keadaan menjadi semakin teruk apabila ada yang dirasuk oleh roh anak patung itu. Anak patung itu seolah-olah mahu menakluki semua orang dalam rumah itu. Warrens kemudiannya dipanggil untuk membantu dalam kes itu. Memang benar, anak patung itu mahu memiliki jasad semua orang yang memeliharanya. Pasangan Warrens mengambil anak patung itu dan mereka terpaksa merenjaskan dengan air holy water untuk menenangkan rohnya. Filem Annabelle yang anda lihat itu sebenarnya tidak sama langsung dengan kisah sebenarnya. Dalam filem itu, anak patung itu dimiliki oleh pasangan muda yang diberikan kepada wanita itu hadiah koleksi anak patung. Wanita yang hamil dan hampir bersalin itu telah ditikam oleh pengamal ajaran satanik yang memecah masuk ke rumah mereka. Darahnya terpecik pula pada anak patung Annabelle. Akhirnya mati di rumah itu. Roh yang meresap ke dalam anak patung itulah yang dinamakan Annabelle Higgins kerana tertumpahnya darah sama dengan kes kanak-kanak Annabelle yang mati dibunuh di rumah pangsa bersama anak patungnya semasa dia berumur 7 tahun. Babak lainnya hanya rekaan semata-mata. Begitu juga watak-watak lain. Spera dan Warrens berkata, mereka tidak kisah sangat dengan filem tersebut. Bagi mereka, yang penting, orang ramai perlu berhati-hati dan tidak bermain-main dengan roh-roh jahat untuk tujuan yang tidak berfaedah. Bagi mereka, ianya bahaya dan boleh membawa maut sekiranya dirasuk. Warren bercerita lagi, walaupun banyak cerita kita dengar tentang roh-roh yang jahat, ada juga roh yang baik. Contohnya, para tentera dan prajurit yang terkorban selalunya akan melawat orang yang mereka sayang. Ia selalunya muncul dalam keadaan yang hodoh dan menyeramkan jika anda orang yang tidak dikenalinya, tetapi akan muncul dalam bentuk apparition, wajah sebenar dia. Jika mengenali diri anda, selalunya yang ada hubungan saling mengenali antara satu sama lain semasa hidup. Yang penting, jangan sesekali memberi ruang dan peluang kepada roh-roh ini hidup bersama anda. Jika tidak, buruk padahnya nanti. Akak teruskan dengan kisah anak patung berhantu. Kisah seram yang aku nak ceritakan kali ini adalah pengalaman kawan bekerja suami aku di kereta api Tanah Melayu Berhad. Lokasi stesen kereta api terpaksa dirahsiakan demi menjaga nama baik kawan sekerja suami aku. Aku. Okey, bagi memudahkan penyampaian akak gelarkan aku ini sebagai Aina, bukan nama sebenar. Aina nyatakan tak elok pula rasanya dedahkan terlalu terperinci kejadian yang berlaku 2 minggu yang lepas. 2 minggu yang lepas tu bila? Akak memang tak sure korang. Kawan sekerja suami Aina ni nama dia Den. Dialah yang lalui akan peristiwa tersebut.
pada suatu hari ni Din bertugas seperti biasa, dan dia pada hari dia bertugas macam biasa tu, dia ada terjumpa anak patung yang sangat cantik korang dekat stesen kereta api tempat dia kerja. Dia teka anak patung macam manalah gamaknya, rupanya kan. Ni mesti korang bayangkan Annabelle ke, Barbie ke, tekan korang salah. Ianya anak patung biasa je, bukannya anak patung yang berbentuk seperti orang macam tu. Tak. Seperti yang digambarkan oleh Din, dia agak berbeza. Mungkin korang boleh bayangkan Angela plush doll. Okey, abaikan rupa anak patung tu kejap. Din pun dibawalah balik anak patung tu ke rumah untuk diberikan kepada anak perempuan dia yang berusia 14 tahun. Kebetulan dia ada anak perempuan. So, bila dia terpandang anak patung yang dijumpa tu, dia rasa tertarik. Sebab itulah dia ambil dan dibawa balik. Anak perempuan Din ni pula Aina namakan sebagai Kak Long. Jadi Kak Long ni dia sangat suka dengan anak patung yang dibawa balik oleh ayah dia tu. Pada hari pertama, tak ada apa-apa yang pelik pun berlaku korang. Masuk hari yang kedua, Kak Long ni mula jadi pendiam dan selalu berkurung dalam bilik. Cuma bila dipanggil untuk makan je, barulah Kak Long ni akan keluar. Itu pun bukan sekali panggil je korang, kena panggil banyak-banyak kali. Baru dia alert, baru dia keluar. Sedangkan itu bukan karakter asal Kak Long. Kemudian Kak Long ni dah settle makan semua kan. Dia sambung balik semula, duduk dalam bilik dia tu, berkurung je dalam bilik dia tu. Macam itulah berlaku selepas Kak Long dapat anak patung tu. Pada hari ketiga pula korang, Kak Long tak nak pergi sekolah. Dengan alasannya dia rasa tak sedap badan. Ayah tak sedap badan lah, tak nak pergi sekolah lah. Boleh tak hari ni tak sekolah? Din pun dia tak syak apa-apa lagi pada waktu tu. Jadi dia biarkan Kak Long tu berehat je lah kat rumah. Anak dah penat, dah tak sihat kan. So dia biarkanlah dengan rasa simpati dia, dengan ihsan dia biarlah anak tu rehat kat rumah. Tengah hari tu, hari yang anak dia rehat kat rumah tu, isteri Din dia lalu depan bilik Kak Long. Dia ada dengar tahu suara Kak Long ni sedang berbual dengan seseorang. Sangat jelas suara tu bukan suara Kak Long, tapi seperti suara lelaki. Jadi isteri Din ni dia cuba intai ke arah Kak Long melalui lubang kunci pintu bilik. Kot-kot lah bila dia intai tu, nampak Kak Long, boleh nampak lah sikit kan situasi dekat bilik tu, ikut mana yang nampak lah. Masa tu isteri Din ni nampak Kak Long sedang duduk dekat hujung katil, tapi membelakangkan pintu. Masa tu tengah berbual seorang diri. Jadinya isteri Din ni tak nampak muka Kak Long. Isteri Din ni dia tanpa berlengah lagi, dia terus je buka pintu bilik tersebut. Lepas tu isteri Din ni dia nak tengok Kak Long tu sedang bercakap dengan siapa. Kak Long serta-merta dia menoleh dengan pandangan yang menyeramkan sambil dia bertanya, "Ada apa, Mak?" Tanya Kak Long bila nampak mak dia tiba-tiba buka pintu bilik. "Kamu bercakap dengan siapa tadi?" Isteri Din tanyakan anak dia tu sedang berbual dengan siapa. "Along tak bercakap dengan siapa-siapa pun, Mak. Along sorang-sorang je dalam bilik ni. Along tengah main dengan anak patung ni lah, Mak. Mana ada orang pun." Kak Long menafikan dan beri alasan yang dia sedang bermain dengan anak patung tersebut. Isteri Din dah mula rasa macam seriau je dengan perangai Kak Long yang dah lain macam tu. Lagipun fokus Kak Long tu asyik memandang ke arah anak patung tersebut. Balik je Din dari tempat kerja dia pada hari tu, isteri Din terus ceritakan apa yang dah berlaku. Mendengarkan segala cerita tersebut, Din buat keputusan untuk buang anak patung tu ke tempat lain. Benda macam ni tak boleh dibiarkan. Kita kena uruskan, kita kena jauhkan anak kita dari anak patung tu. Jadi Din nak buang anak patung tu pada hari tersebut juga. Isteri Din cuba mengumpan Kak Long untuk keluar dari bilik dengan mengajak Kak Long tu makan dekat dapur. "Kak Long, Mel lah makan. Tak payah dibawa kan anak patung tu. Tinggalkan je anak patung tu." Manalah tahu kan Kak Long bawa anak patung tu, tak pasal-pasal pula rancangan, tak berjalan dengan lancar. Jadinya si mak ni cakap, "Long turun makan, tak payah bawa anak patung."
Din pula masa tu bila Kak Long tu dah turun pergi makan, Din pula dengan segera dia ambil peluang yang ada tu, terus capai anak patung dalam bilik Kak Long. Lepas tu dia bawa anak patung tu keluar dari rumah. Din buang anak patung tu ke sebatang sungai yang agak jauh dari rumah dia. Bukannya dekat dengan korang. Din bukan pergi jalan kaki buang anak patung tu, tak ada. Tapi Din tak terus balik ke rumah tau selepas tu. Sebaliknya, dia lepak-lepak dulu dekat kedai mamak. Dia rasa tak sedap hati nak terus balik. Dia nak stay dulu mana-mana kan. Tak nak bagi anak patung tu ikut lah kononnya kan. Sesampainya di rumah, Kak Long dah mula tercari-cari anak patung dia yang hilang. Tapi Din berpura-pura tak tahu dan berjanji akan gantikan dengan anak patung yang baru. Long, cari apa tu? Cari apa tu, Long? Ayah, mana anak patung saya? Lebih kurang macam tu lah kan ayat dia kan. Mana anak patung tu ya? Mana saya tak nampak? Alah, tak payah peduli, tak payah carilah. Nanti ayah gantikan yang baru. Lebih kurang macam tu lah ayatnya. Kak Long kemudiannya dia berdiam diri dengan muka tak puas hati. Dia tak dapat juga anak patung tu. Dia hendak juga anak patung tu. Esok paginya, Kak Long masih juga tak nak pergi sekolah. Din pula dia macam biasa je. Dia akan bersiap-siap untuk pergi kerja dan dia akan ciumkan Kak Long sebelum dia pergi ke tempat kerja. Tapi alangkah terkejut beruknya Din ni bila anak patung yang dah dibuang ke sungai semalam ada dekat kepala katil. Kak Long korang ada kat situ. Tak mungkin. Nehiye, tak mungkin. Tak mungkin patung tu mampu balik ke rumah sendiri. Itu hanya anak patung. Mungkin ke seseorang bawa balik ke rumah semula? Tak mungkin. Tak mungkin sama sekali. Tak mungkin. Tak logik. Dalam rasa terkejut yang amat sangat tu, Kak Long terjaga. Rupanya masa Din pergi ke bilik Kak Long tu, Kak Long masih dalam keadaan tidur. Jadi, Din rasa sangat terkejut bila tengok pada anak patung tu. Kenapa Abah buang anak patung Kak Long? Din yang masih dalam keadaan terkejut, tergamam masa tu, dia cuma jawab, Tak. Abah tak buang patung tu, Abah tak buang. Kak Long tidur balik semula ya. Din terketar-ketar. Dia beritahu anak dia macam tu. Din dia keluar dari bilik Kak Long, terus dia telefon dekat tempat kerja dia untuk minta cuti kecemasan. Dia tak sedap hati, dia dah rasa detak. Din bagi tahu pada isteri dia nak cari pengamal perubatan Islam yang pandai dalam hal-hal mistik macam tu. Melalui seorang kawan Din, dia memperkenalkan kepada Din seorang ustaz. Ustaz yang sanggup untuk bantu Din ubatkan Kak Long pada hari tersebut. Selepas asar, kawan Din dengan ustaz tu datang ke rumah Din. Sebaik je ustaz tu melangkah masuk ke rumah, Kak Long yang tengah berkurung dalam bilik terus keluar ke ruang tamu sambil membawa anak patung tersebut. Buat apa kau datang sini? Aku tak suka kau datang rumah ni lah. Kak Long bercakap dengan suara garau. Garau dan kasar korang. Seperti suara lelaki dewasa. Kak Long hempaskan badan dia ke sofa. Ustaz terus ajak Din untuk berbincang di luar rumah dan minta Din supaya ceritakan punca kenapa Kak Long bersikap sedemikian rupa. Selepas Din dah jelaskan semuanya, ustaz tu pun masuk semula dalam rumah. Lepas tu ustaz tu berinteraksi lah dengan Kak Long. Kak Long boleh dikatakan bukan Kak Long lah pada waktu tu. Kenapa kau datang balik? Keluar! Aku tak suka kau datang sini. Sekali lagi Kak Long tu menengking. Mata putih Kak Long tu dah jadi kemerahan seperti biji saga. Ustaz dia ambil segenggam garam kasar yang dicampur dengan lada hitam. Lepas tu dia campakkan ke arah Kak Long. Kak Long menjerit. Aduh, sakit. Aduh, sakit. Kak Long menjerit dengan penuh kesakitan. Din dengan kawan dia ni diarahkan untuk baringkan Kak Long atas selai sejadah. Ibu jari Kak Long dipicit dengan lada hitam. Lepas tu perbualan diteruskan. Dari mana kau datang? Kenapa kau masuk ke dalam badan budak perempuan ni? Tanya ustaz tu memulakan sesi soal jawab dengan makhluk halus yang dah merasuk Kak Long. Aku datang dari anak patung tu. Aku tak ada tuan.
ayah budak tu yang kutip aku. Sakit, kata Kak Long sambil menuding jari ke arah Din. Sekarang aku nak kau masuk semula ke dalam anak patung tu. Aku nak buang kau ke tempat asal kau, kata ustaz tu dengan nada tegas. Aku tak nak. Budak ni dah buat perjanjian dengan aku. Dia dah berjanji nak jadi tuan baru aku. Aku suka budak tu jadi tuan baru aku, Kak Long membalas. Bermulalah sesi paksa memaksa makhluk halus tu, dan ustaz tu terpaksa ugut untuk membuatkan makhluk halus tu masuk semula ke dalam anak patung tu. Sehinggalah ustaz tu berkata, aku janji kau akan dapat tuan baru kalau ada orang yang kutip anak patung ni dekat tempat asal kau. Sekarang kau nak keluar dari badan budak ni atau tidak? Kalau kau tak nak, aku terpaksa bunuh kau. Makhluk halus tu masih juga berdegil. Ustaz pun dia terus memicikkan biji lada hitam di ibu jari Kak Long. Akhirnya, setelah meronta kesakitan, Kak Long pun pengsan. Dengan tiba-tiba, kepala anak patung yang berada di atas sofa bergerak-gerak korang. Patung tu tak ada nyawa, tapi bergerak-gerak. Mengejutkan semua yang berada dekat situ kecuali ustaz. Menurut kata ustaz, makhluk halus tu dah berpindah masuk semula ke dalam badan anak patung tersebut. Maka ustaz dengan pantas dia membalut anak patung tu dengan sejadah dan diikat mati dengan tali. Sementara isteri dia menjaga Kak Long yang masih lagi dalam keadaan pingsan. Din membawa kawan dia dengan ustaz tu ke stesen kereta api tempat dia terjumpa anak patung tersebut. Dalam perjalanan yang cuma dalam lingkungan 5 kilometer tu je, sekali lagi mereka diuji tau korang. Meter kereta menunjukkan had laju, bukan had laju lah, maknanya kelajuan 40 km atau per jam. Walaupun Din ni dah tekan pedal minyak tu semaksimum mungkin, kereta terasa sangat berat seperti penuh dengan muatan. Ustaz disuruhkan si Din tu berhentikan kereta dekat tepi jalan. Sambil tu ustaz bacakan beberapa potongan ayat suci. Ustaz dia gosokkan tangan dia di sekeliling balutan sejadah tu. Balutan sejadah tu bergerak-gerak dengan kuat, seolah-olah anak patung tu sedang meronta-ronta untuk keluar. Kau duduk diam-diam, bergoyang-goyang buat apa? Marah ustaz. Terkedulah Din bila dia tengok kejadian paranormal yang berlaku di depan mata dia pada waktu tu. Selepas tu perjalanan diteruskan tanpa masalah. Alhamdulillah. Sesampainya mereka di stesen kereta api tu, ustaz mengarahkan Din dan kawan Din pergi meletakkan balutan sejadah berisi anak patung tu ke tempat asal dia, di mana Din ambil. Dekat situlah Din kena letakkan balik. Letakkan di tempat yang sukar untuk dilihat dan sukar untuk dicapai oleh orang ramai, kata ustaz. Sementara ustaz duduk dalam kereta sebab ustaz nak jaga-jaga kodnya lah, sekiranya ada yang mengikut Din dengan kawan dia tu balik semula ke kereta ke. Jadi ustaz standby kat situ lah. Kebetulan waktu senja dekat stesen kereta api pada hari tersebut, dia tak terlalu ramai orang sebab mereka pergi masa tu dah dekat waktu senja kan. Jadi dengan kesempatan tu, Din dia buat keputusan untuk mencampakkan anak patung tersebut ke dalam semak dekat hujung platform. Selesai urusan di stesen kereta api, mereka bertiga pun balik semula ke rumah Din. Dalam perjalanan sempat Din ni bertanyakan kepada ustaz, kenapa tak dibunuhkan je makhluk halus tersebut? Jawapan ustaz macam ni korang. Sebab benda tu dengar cakap, kalau jenis yang melawan sehingga membahayakan nyawa anak Din, mungkin juga saya akan pertimbangkan. Sampai je kat rumah, Din dia tengok Kak Long dah sedar dari pengsan. Tapi selepas tu pengsan semula. Sebaik saja anak dia si Kak Long tu nampak ustaz. Jadi untuk memberi semangat pada Kak Long, ustaz dia buat rawatan dengan membaca potongan-potongan ayat suci sambil dia menepukkan belakang badan Kak Long yang dialas dengan kain sejadah.
Bila semuanya dah selesai, ustaz pun dia minta diri untuk balik. Buka je pintu rumah korang, angin menerpa masuk. Dan pokok-pokok di depan rumah Din tu bergoyang-goyang seperti nak hujan ribut. Padahal pokok-pokok di sebelah kiri, di sebelah kanan dekat pintu, dekat rumah Din tu elok je, tak ditiup angin pun. Bahagian depan je ditiup angin. Tak kepelik namanya tu. Saya tak boleh balik lagi. Benda ni masih belum selesai. Biar saya mulakan dulu kawasan rumah Din. Proses memagar kawasan rumah Din pun dilakukan. Selepas tu barulah cuaca tu elok seperti sedia kala. Okey, semuanya dah nampak okey semula. Tak ada pun tanda-tanda macam nak hujan. Langsung tak ada. Memang bukan nak hujan lah tu. Kawan Din pun dia hantar ustaz tu balik ke rumah ustaz tu lah. Dalam perjalanan nak balik ke rumah, motor yang dinaiki oleh mereka berdua seolah-olah macam ditendang dari tepi. Kuat korang. Terasa macam ditendang. Macam tu. Tercampak kedua-duanya di atas jalan sehingga ada yang luka dekat tangan, luka dekat kaki akibat terseret jalan tar. Bukan sembarangan ni gangguan ni. Nasib baik tak kehilangan nyawa mereka. Benda ni dah main kasar nampaknya, kata ustaz. Rasanya saya tak langgar lubang pun ustaz. Kenapa sampai jadi macam ni? Kawan Din dah mula rasa pelik dan dia bertanyakan pada ustaz. Ustaz pun dia menyuruhkan kawan Din ni supaya berpatah balik semula ke rumah Din. Sebab ustaz bimbang kot-kotlah apa-apa yang menimpa keluarga Din selepas dia balik. Mana nak tahu kan? Maknanya ustaz tu dia boleh rasakan bahawa keadaan ni masih belum beres lagi. Ada yang tak kena lagi. Syukur Alhamdulillah. Tak ada apa-apa yang buruk pun berlaku sepanjang ustaz tu on the way nak balik ke rumah dia. Memikirkan ada benda yang tak kena, ustaz diminta kawan Din tunjukkan tempat Din campakkan balutan sejadah berisi anak patung tadi. Sebaik je ustaz sampai dekat stesen kereta api di tempat yang dinyatakan tu, kawan Din pun bawa kalau ustaz ke kawasan semak dekat hujung platform. Tapi yang peliknya korang, balutan sejadah berisi anak patung tersebut tak ada kat situ. Hilang. Memang tak ada. Kemana korang? Ustaz pun dia menghubungi Din untuk memastikan secara tepat di kawasan semak manalah anak patung tu berada. Din buang kat manalah anak patung tu. Kawan Din yang ada pada waktu kejadian rasa pelik. Sedangkan dia sendiri yang nampak Din campakkan balutan sejadah berisi anak patung tu dekat situ. Ustaz pun dia keluarkan rotan pendek. Lepas tu dia bacakan doa di kawasan semak tempat Din buang anak patung tersebut. Tak lama selepas tu muncul lembaga berbentuk kabus putih dengan mata merah saga berhadapan dengan ustaz dan kawan Din tu. Ustaz berdialog dengan lembaga tersebut. Macam mana kau boleh lepaskan diri? Aku dah mulakan balutan sejadah tu supaya kau tak terlepas keluar. Lembaga tu pun jawab, aku tak tahu. Tak ada siapa pun lepaskan aku. Ikatan tu terbuka sendirilah maknanya. Ustaz pun dia teruslah bertanya, kenapa tadi kau tendang motor yang kami naik? Apa lagi yang kau nak, ha? Lembaga tu pun jawab, kau lupa, kau dah janji nak bagi aku tuan baru. Tapi kau mungkin janji. Sekarang aku nak kau jadi tuan aku. Kau dah mungkin janji dengan aku. Ustaz dengan pantas dia jawab, aku tak nak jadi tuan kau. Dan aku tak janji nak bagi kau tuan baru. Aku cuma janji kau akan dapat tuan baru kalau ada orang lain jumpa dan kutip anak patung tu. Bukannya aku yang akan bagi kau tuan baru. Lembaga atau saka yang tak bertuan tu cuba masuk ke dalam badan ustaz dan kawan Din, tapi tak berjaya sebab ustaz terlebih dahulu dah memagarkan diri dia dengan kawan Din. Hahaha, kau cuba nak masuk ke dalam badan kami? Ini dah lebih ni. Ni betul-betul dah lebih ni. Kau betul-betul dah melampaui batas ni. Sekarang aku terpaksa bunuh kau sebab kau dah kacau keluarga Din. Aku dengan sahabat aku pun kau turut kacau. Kau memang betul-betul cari penyakit. Allahu Akbar. Ustaz melibaskan rotan pendek yang dipegangnya tu, dipegang tadi kan, sebanyak 3 kali sambil membaca ayat-ayat suci. Kabus putih tu hilang sekelip mata.
Selesai masalah di stesen kereta api. Ustaz mengingatkan Din supaya menghubungi dia kalau ada apa-apa yang berlaku ke ada gangguan-gangguan lagi yang berlaku selepas ni, hubungilah dia balik semula. Keesokan harinya, Din hubungi, betul-betul dihubungi Ustaz sebab dia ada bermimpi ada seorang lelaki tua ni datang bagikan barang yang berbentuk kotak kat dia, dan lelaki tua tu minta Din tu terimalah pemberian tersebut. Tapi Din ni menolak, dia tak nak dah, orang tu dia tak kenal, barang tu dia tak tahu apa, walaupun dalam mimpi alhamdulillah dia tolak. Yang paling menakutkannya tu pula isteri Din ni. Isteri Din ni pun sama, bermimpi benda yang sama juga, dan isteri Din pun sama juga, dia tolak pemberian tu. Mujurlah Kak Long ni tak adalah pula mimpikan apa-apa yang pelik-pelik macam tu. Sebab mungkinlah Kak Long ni dah dipagarkan oleh Ustaz. Ustaz pun dah bantu pulihkan semangat Kak Long kan. Kata Ustaz, dia dengan isteri dia ni bernasib baik sebab menolak pemberian. Sebab kalau mereka terima pemberian tersebut, maksudnya dia dengan isteri dia ni dah bersetuju untuk jadi tuan baru pada pihak yang tak bertuan tu. Pengajarannya kat sini, janganlah kita ni suka sangat kutip barang-barang yang tak pasti asal usulnya. Mungkinlah pada kita itu cuma barang yang tercicir, ada orang tertinggal, dia tinggalkan dekat stesen kereta api ke, stesen bas ke. Mungkinlah dia tak sengaja ni dah tak ada tuan ni, boleh ambil bawa balik. Cantiknya boleh bawa balik ni. Tapi pada tuan empunya barang, mungkin ia sengaja ditinggalkan untuk diwarisi oleh tuan baru. Hati-hati korang, akak pun sama. Lepas ni akak fikir, kena hati-hati. Jangan sewenang-wenangnya mudah percaya kepada perkara yang tak pasti. Sekian untuk kisah kali ini. Sekian saja untuk perkongsian pada kali ini. Apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai toladan. Apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Akak tegaskan kat sini, kita sama-sama jangan ambil perkara yang tak elok. Kita ambil yang elok je, yang baik-baik je kita buat. Sekian saja dari Cengkeh Channel. Akak ucapkan jutaan terima kasih kepada korang yang sudi dengar dari awal sampai akhir. Apa-apa kekilafan, akak minta maaf. Bye korang. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye. Assalamualaikum. Bye.